Selamat petang tuan-tuan dan puan-puan. Topik perbahasan hari ini ialah adakah kualiti pihak ketiga persijilan yang diperlukan untuk memastikan kualiti dalam projek kejuruteraan. Kami di sini mempunyai pasukan A yang berhujah menyokong persijilan pihak ketiga dan pasukan B yang menyokong proses kawalan kualiti dalaman. Jadi mari kita mulakan dengan kenyataan pembukaan daripada setiap pasukan. Pasukan A, anda boleh mulakan hujah anda sekarang. Terima kasih moderator. Pasukan A dengan tegas dia percaya bahawa pengesahan kualiti pihak ketiga adalah penting untuk memastikan kualiti dalam projek kejuruteraan. Ia memberi penilaian objektif dan jaminan terhadap piawaian kualiti yang sangat penting untuk kejayaan projek. Saya bersetuju dengan rakan sepasukan saya. Persijilan pihak ketiga menawarkan penilaian tidak berat sebelah yang memastikan projek memenuhi kriteria kualiti piawaian. Pemeriksaan luaran ini membantu mengenal pasti sebarang jurang atau kawasan untuk penambahbaikan yang membawa kepada hasil kualiti yang lebih baik. Persijilan pihak ketiga sangat penting dalam meningkatkan kredibiliti projek kejuruteraan. Persijilan ini memberi bukti yang objektif mengenai pematuhan terhadap standard kualiti yang ketat. Ini memberikan keyakinan kepada klien, pelabur dan badan pengawal selia. Selain itu, persijilan pihak ketiga juga membantu meningkatkan kebolehpasaran projek dengan memberikan tanda pengiktirafan yang dipercayai oleh industri. Persijilan ini juga kan pematuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku serta mengukuhkan integriti industri kejuruteraan secara keseluruhan. Dalam dunia yang semakin kompetitif, persijilan pihak ketiga adalah kunci untuk menjamin kualiti dan memberikan keyakinan kepada semua pemangku kepentingan mengenai prestasi projek kejuruteraan. Saya minta maaf. Saya tidak bersetuju. Pasukan B berpendapat bahawa proses kawalan kualiti dalaman dan pemeriksaan adalah mencukupi untuk memastikan kualiti dalam projek kejuruteraan. Dengan bergantung pada mekanisme dalaman, organisasi boleh mengekalkan kawalan dan mengelakkan kos yang tidak perlu dan kelewatan yang berkaitan dengan persijilan pihak ketiga. Saya setuju dengan rakan sepasukan saya. Proses kawalan kualiti dalaman boleh disesuaikan dengan keperluan khusus projek, memastikan pengurusan kualiti yang berkesan tanpa pelibatan luar. Kebolehsuaian ini membolehkan organisasi meneraskan aliran kerja dan mengekalkan jadual projek. Baiklah, selain itu, pihak ketiga, sisi pihak ketiga menawarkan expense yang lebih dan juga potential delay yang lebih. Jadi ini untuk investkan daripada internal quality dan juga control proses. Selain itu juga organisasi boleh juga menjimatkan kos dan mengalokatkan semua resource dan juga hasil-hasil dengan lebih efisien, dan lebih lagi juga dia akan menawarkan lagi kualiti yang tinggi untuk projek engineering. Okey, walaupun proses kawalan kualiti dalam dalaman mempunyai kelebihannya tersendiri, pengesahan pihak kuasa menyediakan penilaian luaran yang tidak berat sebelah.
Ia memastikan bahawa projek memenuhi kriteria kualiti yang telah ditetapkan tanpa mengira kecenderungan dalaman atau had yang ada. Penilaian objektif ini memberikan lapisan tambahan dalam penyiasatan meningkatkan kualiti keseluruhan projek. Okay, saya faham. Tapi proses kawalan kualiti dalaman menawarkan organisasi kawalan yang lebih besar ke atas proses pengurusan kualiti. Ia membolehkan tindak balas segera kepada isu kualiti dan kebolehsuaian kepada keperluan khusus projek. Dengan bergantung pada mekanisme dalaman, organisasi boleh mengekalkan kecekapan dan menyelaraskan proses membuat keputusan. Badan Persijilan mempunyai kepakaran dan pengetahuan khusus yang mungkin kekurangan proses kawalan kualiti dalaman. Dengan melibatkan persijilan pihak ketiga, projek kejuruteraan boleh mendapatkan manfaat daripada cerapan luaran, amalan terbaik untuk penanda aras industri. Perspektif luaran ini membantu mengenal pasti bidang untuk menambahbaikan dan meningkatkan kualiti projek secara keseluruhan. Persijilan pihak ketiga ini mungkin membawa kepada perspektif luaran. Dia juga boleh mengenakan kos tambahan dan kemungkinan kelewatan. Dengan memperuntukkan sumber kepada proses kawalan kualiti dalaman, organisasi boleh mengutamakan keberkesanan, kos dan mengekalkan kecekapan projek tanpa menjejaskan kualiti. Saya ingin menangani kebimbangan yang dikemukakan oleh pasukan di sebelah sana mengenai kos dan kelewatan persijilan pihak ketiga. Walaupun kos persijilan wujud, manfaat jangka panjang perlu dipertimbangkan. Persijilan pihak ketiga membuka peluang dan pasaran lebih luas kerana klien cenderung memilih organisasi dengan sistem kualiti bersijil. Pelaburan dalam persijilan membawa pulangan dengan membuka pintu kepada projek baru dan membina reputasi kualiti tinggi. Selain itu, kelewatan sementara semasa proses persijilan penting untuk memastikan kualiti projek. Penilaian dari audit oleh pihak ketiga membantu mengesan dan menyelesaikan isu kualiti sebelum ia menjadi masalah besar. Ini mencegah kerugian jangka masa panjang dan memberikan prestasi projek yang lebih baik. Jadi, kos dan kelewatan persijilan pihak ketiga adalah pelaburan berbaloi dalam meningkatkan kualiti dan kebolehpasaran projek kejuruteraan. Okey, selain itu juga untuk kelebihan kepada potensi kelebihan untuk pihak yang seterusnya, sijil ni akan didedahkan dan juga segala esensial dan nota kepada kualiti internal dan proses-proses kontrol juga akan memastikan improvement yang berpanjangan. Jadi untuk memastikan perkara tersebut disahkan, robust internal system dan juga organisasi akan conduct satu regular inspection, quality audit dan juga proses evolusi. Dengan cara ini, ia membenarkan kita untuk memastikan atau kita perlu menganalisis dan juga analisis rectify dan juga kualiti serta isu-isu yang seterusnya bagi memastikan projek yang dilakukan mencapai standard dan juga menaik taraf untuk keseluruhan projek yang dilakukan. Saya faham keutamaan terhadap proses dalaman, tetapi pengesahan pihak ketiga memberikan pengesahan bebas yang boleh memberi keyakinan kepada pelanggan untuk klien. Ia memastikan pemegang taruhannya bahawa projek telah melalui penyiasatan yang ketat dan memenuhi piawaian industri. Jaminan ini juga boleh menjadi sangat berharga dalam sektor-sektor di mana pematuhan keselamatan dan kualiti adalah penting seperti infrastruktur dan sistem penting.
Walaupun walaupun pengesahan diorang sememangnya bernilai, adalah penting untuk mempertimbangkan kepraktisan pensijilan pihak ketiga untuk semua projek. Projek atau projek berskala kecil dengan belanjawan terhad mungkin mendapati sukar untuk memperuntukkan sumber untuk pensijilan. Dalam kes sedemikian, proses kawalan kualiti dalaman masih boleh memastikan piawaian yang diperlukan dipenuhi tanpa menanggung kos tambahan. Walaupun pertimbangan kos adalah sah, adalah penting untuk melihat pensijilan pihak ketiga sebagai pelaburan dalam kerjaan jangka masa panjang oleh organisasi. Dengan mempamerkan komitmen terhadap kualiti melalui pensijilan, organisasi boleh membezakan diri mereka dalam pasaran yang kompetitif, membina kepercayaan dengan pelanggan dan juga meningkatkan reputasi mereka. Faktor-faktor ini boleh membawa kepada peningkatan keuntungan dan pertumbuhan yang mampan. Proses kawalan kualiti dalaman dapat menyediakan organisasi dengan kelebihan tindak balas segera dan kawalan yang lebih besar ke atas kualiti. Dengan memperkasakan pasukan dalaman mereka untuk mengekalkan dan meningkatkan standard kualiti. Organisasi boleh memastikan aliran kerja yang lancar dan membuat keputusan yang cekap tanpa gantung pada pensijilan luar yang mungkin memperkenalkan birokrasi tambahan. Okey, bagi untuk potensi kelebihan untuk pihak seterusnya adalah sijil yang didedahkan di mana keperluan untuk pada semua pihak dari segi internal quality control dan juga proses akan dipastikan setiap proses yang dilakukan mempunyai penambahbaikan seterusnya dan seterusnya. Bagi untuk memastikan kesungguhan robust internal sistem dan juga organisasi dapat dilakukan sebagai satu pemerhatian, regular pemerhatian dan juga kualiti audit yang baik. Jadi selain itu juga ni akan membenarkan lagi mereka untuk memastikan dan juga menganalisis kualiti isu property dan juga memastikan diorang lebih projek mencapai standard yang tinggi sepanjang proses tersebut. Okey, seperti yang saya ada ketengahkan sebentar tadi, saya faham pasal tentang proses dalaman. Tetapi pengesahan pihak ketiga tetap memberikan pengesahan bebas yang akan memberikan terlalu tinggi keyakinan kepada pelanggan. Ia memastikan bahawa pemegang taruhan bahawa projek yang telah melalui penyiasatan dengan ketat dan memenuhi piawaian industri ini boleh memberikan jaminan yang sangat tinggi dan berharga kepada parti sektor. Walaupun pertimbangan kos adalah sah, adalah penting untuk melihatkan pensijilan pihak ketiga sebagai pelabur dalam kerjaan jangka masa panjang organisasi. Dengan mempamerkan komitmen terhadap kualiti melalui pensijilan, organisasi boleh membezakan diri mereka dalam pasaran yang kompetitif, membina kepercayaan dengan pelanggan dan meningkatkan reputasi mereka. Faktor-faktor ini akhirnya boleh membawa kepada peningkatan keuntungan dan pertumbuhan yang lebih cekap.
Proses kawalan kualiti dalaman menyediakan organisasi dengan kelebihan tindak balas segera dan kawalan yang lebih besar ke atas kualiti. Dengan memperkasakan pasukan dalaman mereka untuk mengekalkan dan meningkatkan standard kualiti, organisasi boleh memastikan aliran kerja yang lancar dan membuat keputusan yang cekap tanpa bergantung pada persijilan luar yang mungkin memperkenalkan birokrasi tambahan. Walaupun proses kawalan kualiti dalaman adalah penting untuk diingatkan bahawa persijilan pihak ketiga melampaui keperluan projek secara langsung. Ia memberikan pendekatan piawai dalam pengurusan kualiti yang boleh digunakan di pelbagai projek dan sektor. Ia juga melibatkan kepakaran luaran dan amalan terbaik yang dapat membantu organisasi meningkatkan prestasi kualiti keseluruhan mereka. Sesungguhnya proses kawalan kualiti dalaman menawarkan fleksibiliti kepada organisasi untuk menyesuaikan diri dengan keperluan khusus projek dan mengekalkan aliran kerja yang cekap. Dengan melabur dalam latihan dan memperkasakan pasukan dalaman, organisasi boleh membina budaya kualiti yang kukuh dan peningkatan yang berterusan. Jadi pendekatan ini memastikan kualiti tertanam dalam DNA organisasi dan menjadi tanggungjawab bersama di kalangan semua ahli pasukan. Saya bersetuju bahawa proses dalaman penting. Tapi pengesahan pihak ketiga menambah lapisan objektiviti yang tambahan. Ia membantu organisasi membuat perbandingan dengan piawaian industri dan mengenal pasti bidang-bidang yang perlu diperbaiki yang mungkin terlepas pandang secara dalaman. Pengesahan luaran memastikan penilaian kualiti yang menyeluruh dan meningkatkan piawaian kesemuanya. Walaupun pensijilan pihak ketiga mungkin mempunyai meritnya, adalah penting untuk mempertimbangkan konteks khusus projek. Untuk organisasi atau projek yang lebih kecil dengan belanjawan terhad, kos dan beban pentadbiran pensijilan pihak ketiga mungkin melebihi manfaat yang dirasakan. Proses kawalan kualiti dalaman masih boleh memastikan penghantaran berkualiti tinggi tanpa menjejaskan kecekapan atau menanggung perbelanjaan yang tidak perlu. Saya ingin menangani kebimbangan yang dibangkitkan oleh pasukan di sebelah mengenai kemungkinan kelewatan yang berkaitan dengan pensijilan pihak ketiga. Walaupun benar bahawa proses pensijilan boleh mengambil masa, adalah penting untuk melihatnya sebagai pelaburan. Dalam kejayaan projek, pensijilan pihak ketiga memastikan semua piawaian kualiti dipenuhi yang boleh menghalang kerja semua atau penarik semula yang mahal pada masa hadapan. Ia merupakan pendekatan proaktif yang menjimatkan masa dan sumber dalam jangka masa yang panjang. Saya memahami hujah tersebut. Kita tidak boleh menolak hakikat bahawa proses kawalan kualiti dalaman boleh berkesan dalam memastikan kualiti projek. Dengan melaksanakan pemeriksaan dan audit dalaman yang ketat, organisasi boleh menangkap sebarang penyelewengan dengan lebih awal dan dapat menghalang keperluan untuk campur tangan luar. Ini membolehkan projek kekal di landasan yang betul dan memenuhi tarikh akhir tanpa bergantung pada pensijilan pihak ketiga. Saya bersetuju bahawa pemeriksaan dalaman memainkan peranan penting, tetapi persijilan pihak ketiga
menawarkan lapisan jaminan tambahan. Pemeriksaan luaran membawa perspektif baru dan penilaian tidak memihak, memastikan bahawa tidak ada sudut buta atau prasangka dalam dalaman yang mempengaruhi penilaian kualiti projek. Objektif ini memberikan keyakinan kepada pemangku kepentingan dan komitmen kepada keunggulan. Walaupun saya memahami keinginan untuk objektiviti adalah penting untuk mempertimbangkan kepakaran dan pengetahuan dalam organisasi itu sendiri. Proses kawalan kualiti dalaman boleh dibangunkan dengan pemahaman yang mendalam tentang keperluan projek dan peraturan industri yang tertentu. Dengan bergantung kepada kepakaran dalaman, organisasi boleh memastikan bahawa piawaian kualiti dipenuhi tanpa memerlukan pensijilan dari luar. Saya ingin mengatasi pandangan bahawa pengesahan pihak ketiga menambah kos yang tidak perlu. Walaupun terdapat kos yang berkaitan dengan pengesahan, adalah penting untuk menimbangkannya dengan manfaat yang mungkin diperoleh. Pengesahan meningkatkan reputasi organisasi dan boleh membuka pintu kepada peluang dan kerjasama baru. Manfaat jangka panjang ini sering melebihi kos permulaan, menjadikan pengesahan pihak ketiga sebagai pelaburan yang membalur. Saya faham hujah tentang faedah jangka panjang, tetapi adalah penting untuk mempertimbangkan kekangan kewangan yang dihadapi oleh banyak organisasi. Memperuntukkan sumber kepada proses kawalan kualiti dalaman boleh menjadi pendekatan yang cost efektif. Bolehkan organisasi mengekalkan kawalan ke atas kualiti sambil mengoptimumkan belanjawan mereka. Perkara ini tentang mencari keseimbangan yang betul dan sejajar dengan keupayaan kewangan organisasi. Saya ingin menekankan kepentingan, keyakinan dan kepercayaan pihak berkepentingan. Persijilan pihak ketiga menyediakan pengesahan luaran yang membina kepercayaan di kalangan pelanggan, pelabur dan badan kawal selit. Apabila pihak berkepentingan melihat bahawa projek telah mencapai persijilan, ia menjadi bukti yang kuat kepada piawaian kualiti projek. Ini boleh menghasilkan hubungan yang lebih kukuh, meningkatkan kredibiliti dan kelebihan daya saing dalam pasaran. Keyakinan pihak berkepentingan sebenarnya penting. Ia juga boleh dicapai melalui komunikasi yang telus dan berkesan. Dengan mewujudkan talian komunikasi yang jelas dengan pihak berkepentingan dan memaklumkan mereka tentang proses kawalan kualiti dalaman. Organisasi boleh membina kepercayaan tanpa memerlukan pensijilan pihak ketiga. Ini mengenai menunjukkan kecekapan dan accountability dalam menyampaikan hasil yang berkualiti tinggi. Okey, terima kasih kepada semua speaker untuk perspektif tambahan. Kawalan itu telah mengelakkan lagi suasana dan pertimbangan yang mengelilingi pensijilan kualiti pihak ketiga dan proses kawalan kualiti dalaman. Jelas sekali bahawa kedua-dua pendekatan mempunyai merit mereka dan organisasi mesti menilai dengan teliti keadaan khusus mereka, keperluan projek dan sumber yang ada untuk membuat keputusan termaklum yang memastikan kualiti, kecekapan dan kepuasan pihak berkepentingan. Terima kasih kepada semua. Saya tutup debate ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Terima kasih.